Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari bab 5 sejarah tingkatan 4, iaitu subtopik 5.2 faktor penubuhan persekutuan Tanah Melayu 1948. Faktor. Baik, pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan secara rasmi setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Penubuhannya didorong oleh beberapa faktor seperti penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO serta sokongan pentadbir British. Jadi kita ada 3. 1, 2 dan 3. Baik, mari kita lihat satu persatu faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu bermula dengan penentangan terhadap Malayan Union. Okey. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Orang Melayu, Raja-Raja Melayu, cendekiawan Melayu dan juga parti orang Melayu iaitu UMNO, ada 4 berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union. Hal ini disebabkan oleh Malayan Union memberi kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Ahli Parlimen British iaitu Gammons dan Rhys William telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Jadi mereka telah membuat laporan hasil tinjauan yang mereka buat kepada Dewan Parlimen British. Mereka melaporkan di dalam Dewan Parlimen British selepas mereka telah kembali ke England. Jadi mereka telah menyatakan bahawa sekiranya British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di Tanah Melayu. Dan ini adalah satu perkara yang amat ditakuti oleh British kerana tujuan mereka berada di Tanah Melayu adalah untuk keuntungan ekonomi dan mereka ada pelaburan dalam ekonomi. Sekiranya Tanah Melayu ini dalam keadaan huru-hara, maka matlamat mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka, mendapat keuntungan akan sia-sia. Jadi, ketika pelbagai penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dijalankan melalui rundingan dengan Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. Ada 3 ni. Okey. Baik. Itu cerita tentang penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Jadi orang Melayu ini tadi melibatkan orang Melayu sendiri, Raja-Raja Melayu, cendekiawan Melayu dan juga parti Melayu iaitu UMNO. Baik, mari kita lihat kepada faktor yang kedua kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Malcolm MacDonald, Governor General dan Sir Edward Gen, Governor Malayan Union telah mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar, Perak pada 27 Mei 1946 untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung dengan isu Malayan Union. Jadi, dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu mencadangkan beberapa perkara. Mari kita lihat cadangan-cadangan yang diberi oleh Raja-Raja Melayu. Okey, antaranya yang pertama, penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukan tanah jajahan seperti yang terdapat dalam MU. Dalam MU
tanah Melayu dijadikan jajahan. Jadi sekarang ni penubuhan persekutuan mesti bertaraf naungan. Okey. Baik, kita pergi pada cadangan yang kedua. Perjanjian baharu ini untuk menggantikan Malayan Union. Ya, menggantikan terus Malayan Union. Okey. Yang ketiga, Jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Governor. Jadi dia tak nak Governor ni. Dia nak Pesuruhjaya Tinggi. Kemudian yang keempat, Raja berkuasa dalam perundangan. Okey, ini dia, Raja berkuasa dalam perundangan. Kerana di semasa Malayan Union, Raja tidak ada kuasa. Maka untuk perjanjian yang baru ini, Raja ada kuasa. Yang kelima, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan ini. Kerana kita tahu dalam Malayan Union, mereka telah menggabungkan semua negeri Melayu dan juga 2 negeri Selat untuk dijadikan Malayan Union. Jadi sekarang ni, untuk perjanjian baru mesti ada perkataan negeri-negeri Melayu ini mesti wujud, mesti muncul, supaya menunjukkan identiti Melayu di situ. Baik, inilah dia cadangan, ada 5 cadangan raja-raja semasa pertemuan dan perundingan tersebut. Jadi di sini juga Sultan Perak sebagai jurucakap raja-raja Melayu menjelaskan kepada Sir Edward Gen agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan ini sebelum membincangkan perkara lain. Maknanya sebelum perkara lain dibincangkan, kelima-lima usul ini mesti diterima terlebih dahulu, kerana ini adalah dia menjadi satu asas yang penting dalam perjanjian tersebut. Seterusnya, Gemans dan juga Rhys William menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak di Parlimen British. Daripada Sultan Perak di Parlimen British. Surat itu berbunyi, ni dah dia. Jadi kalau kita buat kesimpulan bahawa surat ini menggambarkan bagaimana Sultan Perak membantah terhadap tindakan beliau ataupun baginda telah dipaksa untuk menandatangani perjanjian Malayan Union. Walaupun dalam keadaan baginda menandatangani perjanjian tersebut, tetapi dalam keadaan terpaksa. Kita lihat sini, menurunkan tanda tangan. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab dipaksa. Jadi ini adalah surat bantahan akibat tindakan Sir Harold MacMichael yang telah memaksa sultan-sultan di tanah Melayu. Jadi termasuk juga Sultan Perak dalam persetujuan terhadap gagasan Malayan Union. Baik, kita pergi kepada faktor yang seterusnya, iaitu faktor yang ketiga, sokongan pentadbir British. Di sini bukan saja raja-raja Melayu dan juga orang Melayu, tetapi pentadbir British juga menyokong terhadap persekutuan, cadangan persekutuan tanah Melayu. Mari kita lihat yang pertama, pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Jadi persekutuan ini ialah menggabungkan semua negeri-negeri di tanah Melayu, termasuk juga negeri-negeri Selat, kerana pentadbir British merasakan bahawa dengan persekutuan ini boleh menyebabkan 3 perkara yang penting, yang positif, iaitu dari segi keamanan dan kestabilan serta kemajuan ekonomi. Seterusnya, yang kedua, terdapat pegawai tinggi British. Pegawai tinggi British mendorong British membentuk persekutuan tanah Melayu. Jadi kita ingin melihat siapakah pegawai-pegawai tersebut. Antaranya ialah Sir Edward Gen, Malcolm MacDonald, Sir Ralph Horn, Gemans, A.T. Newbold, Roland Bradel, W. Linehan dan juga Theodore Adams. Jadi awak boleh ingat 1 atau 2 nama sebagai contoh yang mungkin awak boleh gunakan dalam peperiksaan nanti. Tapi untuk masa ini awak boleh baca untuk pengetahuan.
Yang ketiga, Sir Raphael ini dia mencadangkan agar British melibatkan raja-raja Melayu dalam pentadbiran. Ini penting kerana mereka telah melihat bagaimana apabila mereka menghilangkan kuasa raja dalam pentadbiran, maka tiada raja-raja Melayu tidak akan menyokong apa-apa yang berkaitan dengan tindakan British sekiranya mereka tidak dimasukkan ke dalam pentadbiran. Baik, seterusnya pentadbiran yang berasaskan perlembagaan. Perlembagaan ni ada undang-undang lah. Misalnya memberi kuasa tertentu, memberi kuasa tertentu kepada sultan dalam majlis negeri dan juga majlis perundangan. Okey, mari kita teruskan. Yang keempat, pada bulan Mei 1946, Sir Edward Jane pula telah bertemu dengan wakil UMNO di Pulau Pinang, dan pada 18 Julai 1946 di King House, Kuala Lumpur, British memberikan peluang kepada Dato' Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas. Seterusnya yang kelima, pembentukan persekutuan mewujudkan politik yang stabil. Keadaan ini akan mendorong pelabur luar untuk melabur ke negara ini. Jadi kalau kita tahu pelabur luar ini akan menjadikan ekonomi Tanah Melayu lebih berkembang lagi. Pada masa yang sama, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh PBB melalui Piagam Atlantik. Jadi apa itu dekolonisasi? Mari kita lihat bersama-sama. Proses ke arah berkerajaan sendiri. Maknanya tiada lagi penjajahan. Apa pula itu Piagam Atlantik? Kita tengok Piagam Atlantik telah diisytiharkan pada Ogos 1941. Selepas saja Perang Dunia Kedua, di mana dirangka oleh Britain dan juga Amerika Syarikat. Prinsip piagam ini berkaitan dengan matlamat pelan tindakan untuk dunia. Pelan tindakan untuk dunia selepas berlakunya perang supaya tiada lagi perluasan wilayah. Seperti mana yang kita tahu, salah satu faktor Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ialah perlumbaan kuasa-kuasa besar dalam perluasan wilayah. Jadi mungkin dengan cara dekolonisasi ini tiada lagi perlumbaan untuk perluasan wilayah, sekaligus dapat menghasilkan keamanan dalam dunia. Jadi itu yang dikatakan dalam Piagam Atlantik, semua kuasa-kuasa besar patut melaksanakan dekolonisasi. Mari kita lihat bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union dan cadangan Raja-Raja Melayu. Dan cadangan Raja-Raja Melayu supaya Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu mendapat perhatian dan simpati daripada pentadbir British. Jadi bantahan ini menyedarkan kerajaan British bahawa Malayan Union telah ditolak oleh penduduk tempatan dari segenap lapisan. Segenap lapisan ni bukan sahaja rakyat, tetapi raja-raja, kemudian juga cendekiawan dan juga parti politik UMNO. R kuasa 2, C PP, rakyat, raja-raja, cendekiawan dan parti politik. Parti politik ni fokus pada UMNO. Itu dia berkaitan dengan faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Ada 3. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, serta sokongan pentadbir British. Baik, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan masuk pula kepada 5.3, iaitu ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Baik, sekian. Terima kasih.